Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan izinnya, maka alhamdulillah dapat lagi kita bertemu dalam siri-siri tazkirah online di dalam channel ini. Saya mendoakan kepada semua yang menonton rancangan ini ataupun menonton tazkirah ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya, kemudian dimurahkan rezekinya, kemudian terhindar daripada segala penyakit, terutama penyakit wabak COVID-19 ini. Ya, saya doakan tuan-tuan, puan-puan, segala penonton semuanya, termasuk juga saya sendiri. Saya pun memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga diampunkan dosa, ya, dimurahkan rezeki, diselamatkan di dunia dan di akhirat, kemudian terhindar daripada wabak penyakit, terutamanya COVID-19. Sebenarnya tuan-tuan, banyak doa kita ataupun banyak permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, segala apa sahaja yang kita lakukan, hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, untuk memudahkan kita faham, saya nak bagi contoh. Kadang-kadang seseorang itu dapat tawaran pekerjaan, ya, dia dapat tawaran pekerjaan, semuanya baik-baik belaka, semua baik-baik tawaran pekerjaan ini, ya. Jadi dalam keadaan begitu, orang itu dalam keadaan dilema ataupun dia buntu pikirannya, memikir mana satu pekerjaan yang harus dia terima, ya. Tawaran kerja dia dapat kerana dia adalah graduan, kelulusan daripada universiti, contoh, ataupun dapat diploma, ya, setelah tamat di dalam kuliahnya ataupun kolejnya, maka dapatlah tawaran kerja bertalu-talu, ya. Semua tawaran kerja itu baik-baik belaka. Dalam keadaan dia bercelaru berfikir, dalam keadaan dia buntu fikirannya, maka apa harus dia lakukan untuk memilih pilihan yang tepat? Untuk dia pilih pilihan yang tepat, mana satu kerja yang sesuai untuk dia. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua pula adalah, ada seorang gadis di satu kampung. Gadis ini telah dilamar oleh 3 orang jejaka. Yang mana 3 orang jejaka ini pula adalah kenalan gadis ini. Dan gadis ini pula mencintai ketiga-tiga jejaka ini. Dia kenal sifatnya, dia kenal keluarga pihak laki-laki, dia tahu hati budi laki-laki ini. Dalam keadaan dilema itu, dalam keadaan buntu fikirannya, apakah yang harus dilakukan oleh wanita itu? Kalau tuan-tuan boleh menjawabnya, maka sila tulis di ruangan komen, ya. Apakah yang harus dilakukan oleh wanita, yang mana wanita ini mencintai 3 orang laki-laki, ya. Bahkan 3 laki-laki ini datang meminang untuk dijadikan isteri. Perempuan itu dijadikan isteri oleh laki-laki ini. Jadi apakah harus dilakukan oleh wanita ini? Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga adalah, seorang ayah ataupun seorang bapa yang telah kematian isterinya telah lama, mempunyai sebuah rumah yang besar, yang cantik. Kemudian seorang ayah ini pula mempunyai anak, ya, yang ramai, dan anak-anak ini pula alhamdulillah semuanya mempunyai pekerjaan yang bagus dan telah berumah tangga dan telah mempunyai rumah masing-masing. Persoalannya, anak-anaknya ini, ya, menginginkan ayahnya supaya tinggal dengan mereka, ya. Semua anak-anak ini menginginkan ayahnya, janganlah tinggal di rumah itu keseorangan, tinggallah dengan kami sebagai anak, ya. Anak pun ingin membalas jasa ayahnya. Dalam keadaan dilema ataupun dalam keadaan buntu fikiran si ayah, apakah ayah ini harus mengikuti anaknya ataupun bagaimana? Cukuplah 3 persoalan ini, tuan-tuan. Cukuplah 3 persoalan ini untuk kita bincangkan bersama pada tazkirah kali ini. Jadi saya nak bagi satu jalan ataupun
solusinya, bagaimana keadaan ini dapat kita selesaikan, kembali kepada Islam dan kembali kepada agama Islam, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang maksudnya, dan mungkin kamu tidak suka kepada sesuatu padahal ia baik untuk kamu, dan mungkin kamu suka kepada sesuatu padahal ia tidak baik untuk kamu. Ketahuilah, Allah itu maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi kerap kali dalam hidup ini kita perlu membuat pilihan-pilihan yang tepat, ataupun kerap kali kita perlu membuat pilihan-pilihan yang pilihan ini mesti kita lakukan, ya, yang sangat penting pilihan ini, dan kadang-kala yang melibatkan penentuan masa hadapan kita, ya. Contoh seperti tadi, ya, bab perkahwinan, ya. Bila orang telah berkahwin, maka ia melibatkan masa depan si isteri dan si suami itu, ya, supaya kehidupan mereka berkeluarga aman, damai, tidak ada krisis. Kalau ada pun dapat diselesaikan, ya. Seperti kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Itu biasalah, sudah jadi lumrah kehidupan berumah tangga. Memang ada krisis, tetapi dapat diselesaikan dengan baik, ya. Jadi artinya si wanita tadi hendaklah dia memilih bakal imamnya ataupun bakal calon suaminya yang terbaik. Jadi apakah langkah ataupun solusinya yang perlu kita lakukan? Inilah yang saya nak ceritakan pada kali ini. Hendaklah kita melakukan solat sunat istiqarah, dan solat sunat istiqarah inilah yang akan kita bincangkan pada kali ini. InsyaAllah, moga-moga Allah SWT memberi taufik dan hidayah, ya, kepada kita semua untuk membuat pilihan tepat dengan melakukan sembahyang sunat ataupun solat sunat istiqarah. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW ada bersabda, ya, dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, ya, yang maksudnya di antara kebahagiaan anak Adam, yakni manusia, ialah sembahyang istiqarah ataupun salat istiqarah, yakni minta pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya. Dan di antara kecelakaan anak Adam ialah meninggalkan sembahyang istiqarah pada segala urusannya. Ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Islam menggalakkan kita, ya, untuk sembahyang istiqarah, untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya diberi pilihan yang tepat, ya. Pilihan tepat dalam keadaan kita buntu, dalam keadaan pikiran kita runsing, ya, menggelabah, tak dapat tidur malam, asyik berfikir sahaja, maka alangkah baiknya kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara sembahyang sunat istiqarah, ya. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu jugalah dalam kita menentukan pekerjaan yang sesuai untuk kita, ya, terutama anak-anak muda yang baru lepasan, ya, sekolah tinggi, sekolah universiti, college dan sebagainya, dapat tawaran. Ya, dapat tawaran pula, bukan satu tawaran, banyak tawaran. Maka dia pun pening mana satu yang bagus. Contoh, ya, contoh. Mana satu yang bagus untuk dia terima sebagai pekerjaannya di masa akan datang, ya. Kerana pekerjaan yang ditawarkan kepadanya itu semuanya baik-baik belaka. Maka hendaklah dia sembahyang sunat istiqarah, memohon kepada Allah supaya Allah memberi pilihan yang paling tepat untuknya, yang sesuai kepadanya. Begitu juga seorang ayah yang tadi, ya, ayah tadi yang keseorangan di rumah seorang diri, ya, tetapi anaknya ramai. Maka dia pun harus untuk sembahyang istiqarah, memohon pada Allah, meminta pilihan pada Allah, apakah yang perlu dia lakukan, sama ada dia tinggalkan rumah itu, terus tinggal dengan anaknya ataupun sebagainya. Maka inilah jalannya
kita sembahyang sunat istiqarah. Kemudian ada orang bertanya, bagaimanakah kita tahu bahawa setelah kita melakukan solat sunat istiqarah, bagaimanakah tanda-tanda bahawa pilihan kita itu telah Allah berikan pada kita? Ya, bagaimana kita nak tahu? Kata para ulama, di antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala akan gerakkan hati kita. Ya, gerakkan hati kita untuk memilih yang pilihan yang paling tepat. Contoh seperti wanita tadi, ya, dengan 3 jejaka idamannya, maka Allah gerakkan hatinya untuk memilih salah seorang daripada 3 itu. Ya, itu kaedah yang pertama. Kedua, kata para ulama, ada juga melalui mimpi. Ya, cuma tentang mimpi ini kadang-kadang begini ceritanya. Contoh, seorang wanita itu telah jatuh hati, ya, sebelum dia sembahyang istiqarah, dia telah membuat pilihan dirinya sendiri. Bahkan dia cenderung dengan laki-laki itu. Ya, dia cenderung laki-laki itu siang dan malam terbayang-bayang, ya, hingga tak lena tidur, mandi tak basah. Kemudian dia pun tidur dan termimpi. Setelah dia buat solat istiqarah, dia tertidur dan termimpi laki-laki itu di dalam mimpinya. Maka kata alim ulama, ini bukan tanda, kerana ini adalah terbawa-bawa akibat dia terlalu mengenang-enangkan, terlalu mengingati si lelaki itu, terbawa-bawa. Ini bukan, ya. Maka haruslah kita tambahkan lagi sembahyang sunat istiqarah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah Allah yang menentukan. Kerana sesungguhnya sembahyang istiqarah itu hendaklah diulang-ulang, ya. Maknanya sekurang-kurangnya 2 rakaat, dan kata ulama, para alim ulama, ya, paling banyak pun 12 rakaat. Kita boleh ulang-ulang sembahyang sunat rakaat ini, sembahyang sunat istiqarah ini. Contoh, hari ini kita buat, esok kita buat, lusa kita buat, dan sekurang-kurangnya 7 kali. Ya, kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga diberi petunjuk dan hidayah. Ya, iaitu melalui tadi gerak hati kita, ya, melalui perasaan kita. Kemudian juga adalah melalui mimpi, ya, mimpi-mimpi kita yang benar, yang tidak, bukan mimpi yang terbawa-bawa melalui tidur kita. Ini kaedah dalam Islam. Kalau kita dalam keadaan buntu, ya, ronsing, ya, kerana apa tuan-tuan? Kerana orang yang tidak melakukan solat istiqarah dalam keadaan dia buntu, memilih mencari calon yang sesuai, contohnya ronsing fikirannya, maka kadang-kadang pilihannya tidak tepat, iaitu pilihannya berdasarkan pada nafsu, dari nafsunya dan akal pikirannya. Akibatnya setelah dia memilih pilihannya itu, maka tidak lama hidupnya berumah tangga dengan pasangannya. Kadang-kadang tidak sampai setahun pun rumah tangga mereka telah berantakan, ya. Rumah tangga mereka telah musnah. Masjid yang mereka bina selama ini pun telah hancur kerana tidak kesepahaman, tidak ada toleransi, tidak ada tolak ansur di antara pasangan tersebut. Maka ini pilihan yang tidak tepat. Pilihan yang tepat adalah pilihan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, bagaimana kekaifiat untuk kita melakukan sembahyang sunat istiqarah? Yang pertama sekali, sembahyang sunat istiqarah ini 2 rakaat seperti mana kita sembahyang sunat tahiyatul masjid, ya, dan sebagainya. Dan setiap sesuatu sembahyang sunat itu mesti adalah niatnya, lafaz niatnya. Jadi lafaz niat sembahyang sunat istiqarah adalah usalli sunnatal istiqarah rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal istiqarah rak'ataini lillahi ta'ala. Artinya ataupun maksudnya, saja aku solat sunat istiqarah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat istiqarah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lakukanlah sembahyang ini seperti biasa, iaitu selepas Al-Fatihah. Maka kata ulama, ya, kata ulama di antara surah yang baik adalah selepas Al-Fatihah adalah surah Al-Kafirun, rakaat pertama. Rakaat kedua selepas Al-Fatihah adalah surah Al-Ikhlas. Tapi walau bagaimanapun
tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, kakak-kakak, adik-adik, boleh juga memilih mana-mana surah pun tidak mengapa. Boleh memilih mana-mana surah daripada Al-Quran pun tidak mengapa, ya. Kerana tidak ada hadis yang menentukan, ya, tentang mengkhususkan tentang surah yang perlu dibaca dalam solat sunat istikharah. Tapi ulama, ya, menggariskan seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bolehlah dibaca selepas surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Kemudian selepas ni di rakaat kedua, ini di rakaat kedua, ya, di rakaat kedua ketika kita sujud yang terakhir sebelum kita membaca akhir itu, kita sujud yang terakhir, ya, ini sebelum salam lah, ya, kita sujud yang terakhir, maka bacalah doa ini, ya, bacalah doa ini dalam surah Al-Baqarah ayat 32, ya, surah Al-Baqarah ayat 32, baca kata para ulama sebanyak 40 kali. Dalam surah itu ada qalu pertamanya, ya, qalu subhanaka. Qalu tak perlu baca saja subhana, ya. Terus subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tak perlu lagi baca qalu, ya, dalam surah Al-Baqarah sebanyak 40 kali. Sekiranya kita mampu, lebih elok lah, ya, lebih elok. Tapi kiranya tak mampu, berat sangatlah Ustaz, 40 kali lama, tak apalah, tak perlu sujud. Tetapi selepas kita memberi salam, maka baca doa, ya, baca doa ini. Doa ini adalah daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Baca doa ini, tapi doa ini agak panjang, baca sungguh-sungguh dengan tawaduk, yang rendah diri, dengan khusyuk, memohon pada Allah, ya. Kemudian setelah kita membaca doa ini, bolehlah sebut di hujung doa itu, ya, apakah hajat kita, apakah kemahuan kita, apakah pilihan kita. Ya, contohlah setelah kita baca doa itu, hujungnya sebutlah, ya Allah, aku nak pekerjaan ini, ya Allah, aku nak laki-laki ini, kalau laki-laki pula, ya Allah, aku nak wanita ini. Begitu, ya, di hujungnya. InsyaAllah, moga-moga pilihan kita itu adalah menjadi pilihan yang tepat, yang telah Allah suratkan, ya, takdirkan kepada kita dari Lauh Mahfuz lagi, ya, sejak azali lagi. Allah, ya, aku memohon petunjuk-Mu dengan ilmu-Mu, dan aku bermohon keputusan dengan kudrat-Mu, dan aku minta dengan kebaikan yang maha agung, kerana sesungguhnya Engkau berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Engkau maha mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui, dan Engkaulah maha mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, sekiranya Engkau ketahui bahawa perkara ini baik untukku, baik untuk agamaku dan kehidupanku, maka tetapkanlah untukku dan mudahkanlah ia untukku, kemudian berkatilah aku padanya. Sambungannya lagi, sebaliknya, jika Engkau mengetahui bahawa perkara ini tidak baik untukku, agamaku dan kehidupanku, ya, dan membuat mudarat kepadaku akibatnya, maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkan aku darinya. Tetapkanlah yang baik untukku dan redailah aku dengannya. Itulah di antara kaedah ataupun cara untuk kita membuat pilihan, ya, berdasarkan daripada ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, bahawa hendaklah kita sembahyang sunat istikharah, ya. Itulah, insyaAllah tuan-tuan, moga-moga tazkirah kali ini dapat memberi manfaat pada kita semua, ya, dapat memberi manfaat pada kita semua, insyaAllah, dan juga dapat kita sekurang-kurangnya membuat pilihan yang tepat, yang mana pilihan ini adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabihi wallahu alam. Ampun dan maaf sekiranya saya tersilap kata, terkasar bahasa. Sesungguhnya yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan saya sendiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di siri yang akan datang.